apa pun saya harap masing-masing daripada kita jaga diri masing-masing, sebab hari ni bukan saja kita berhadapan dengan COVID-19, malah kita berhadapan dengan pemimpin yang gila politik. Saya faham beberapa hari ni ramai orang yang marah dengan orang politik. Saya orang politik, ramai yang marah, ramai yang mengeluarkan kenyataan. Orang politik ni tak habis-habis. Dalam waktu pandemik ni pun kemaruk kuasa. Malah ada komen yang mengatakan bahawa orang politik ni bangsat. Termasuk saya lah dibangsatkan juga. Tapi saya nak bagi tahu dengan semua, bukan semua orang politik ni kemaruk kuasa. Bukan semua orang politik ni bangsat. Sebab apa? Sebab hari ni kalau tidak ada orang-orang politik yang memikirkan pasal rakyat dan negara, negara ni dah jahanam dah di tangan Pakatan Harapan. Sebab tu bila kita nak cakap orang politik semua bangsat, saya rasa tu tak betul. Saya rasa tu tak betul, dan saya minta untuk kita rasional dalam berfikir ni. Bukan semua orang politik bangsat. Sebab hari ni yang betul-betul bangsat sekarang ni, yang gila sangat nak jadi Perdana Menteri ni, Anwar Ibrahim. Dan saya rasa kenyataan Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri ni dah cukup banyak dah. Malah semalam pun, waktu kecoh-kecoh pun, Anwar mengeluarkan kenyataan nak menghadap, tunggu masa yang sesuai untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk menunjukkan bahawa dia ada numbers. Jadi ini masalah yang berlaku hari ni, yang mana rakyat Malaysia hari ni yang risau dalam keadaan COVID, risau dengan wabak COVID ni, dan dalam masa yang sama risau pertukaran kerajaan. Saya tahu ramai yang mesej saya, yang inbox saya bagi tahu, adakah kerajaan akan bertukar dalam masa beberapa hari ni? Adakah Anwar Ibrahim akan ada numbers dan kemudiannya kerajaan akan kembali semula kepada Pakatan Harapan? Dan ramai yang tidak mahu Pakatan Harapan mentadbir semula negara ni. Tetapi tidak kurang juga ramai yang merasa kecewa dengan pentadbiran kerajaan yang ada hari ni. Saya tak nafikan ramai yang kecewa dengan kerajaan hari ni, terutama kecewa dengan sikap pemimpin kerajaan. Wak Imah, Perdana Menteri sendiri pun ramai yang kecewa. Malah hari ni pun trending dekat Twitter pun say no to Muhyiddin Yassin pun tinggi. Jadi saya faham sentimen rakyat hari ni. Memang rakyat kecewa, upset, ditambah dengan berhadapan dengan wabak ni lagi, membuatkan semua orang jadi marah. Tambah lagi moratorium pun dah tamat, moratorium pun dah habis, menambahkan lagi kehangatan yang mana rakyat ni jadi marah, jadi berang. Dan itulah sebab keluar komen yang bukan-bukan. Malah tadi pun saya tengok live Tan Sri Muhyiddin Yassin pun, orang bagi emoji marah tu banyak sangat. Macam saya ni, korang bagi emoji marah aku tak kisah, kan? Tak terkesan pun. Terima kasih sebab tengok live saya. Guys, saya bukan nak cerita pasal konspirasi. Tak ada konspirasi pun. Cuma hari ni kita memang dalam keadaan yang sukar. Sukar sebab politik tak stabil. Bukan kita nak berpolitik, tak. Saya bukan nak berpolitik 24 jam. Tetapi politik memang tak stabil. Macam mana saya kongsikan siang tadi, macam mana saya kongsikan pagi tadi. Kita tahu hari ni, kerajaan yang ada ni pun kerajaan yang bukan dibentuk melalui pilihan raya. Kerajaan yang bukan dibentuk melalui mandat rakyat. Bukan mandat rakyat. Kerana rakyat telah memberikan mandat kepada Pakatan Harapan pada PRU ke-14 yang lalu. Bermakna korang yang menyokong pemimpin Pakatan Harapan, korang yang memenangkan Pakatan Harapan. Jadi hari ini mandat rakyat ini telah, dalam arti kata lain, dicabuli oleh pemimpin-pemimpin yang telah belot kepada Pakatan Harapan. Pemimpin yang belot kepada Pakatan Harapan ni seperti mana yang korang tahulah, Azmin Ali apa semua ni yang bawa keluar daripada PKR 10 orang, kan? Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Bersatu yang menarik keluar PBBM daripada Pakatan Harapan. Dan itu sebab Pakatan Harapan runtuh, selain daripada faktor Tun Mahathir lah yang meletakkan jawatan Perdana Menteri. Dan korang pun kena tahu, jadi mereka ni Pakatan Harapan, bila mereka hilang kuasa dalam keadaan sebegitu, bila mereka tengah seronok jadi menteri, mereka tengah seronok dengan apa yang ada, tiba-tiba hilang kuasa, dan kemudiannya pembelot yang dikatakan pembelot ini menjadi kerajaan dan menjadi menteri, timbalan menteri. Sudah pastilah Pakatan Harapan, pemimpin Pakatan Harapan tidak berpuas hati dan amat marah. Dan sebab itu mereka tidak pernah berhenti untuk sekali lagi melakukan perkara yang sama seperti mana Perikatan Nasional lagi ni buat. Dan sebab itu Anwar tak pernah berhenti untuk menarik seberapa banyak ahli parlimen, menyokongnya untuk menjadi Perdana Menteri. Dan ini perkara politik yang bukan kita nak buat-buat, tak ada guys.
Bukan saya suka-suka nak bercakap, tidak. Tetapi ini realiti yang berlaku hari ni. Korang kena faham. Realiti dia, inilah dia. Kerajaan nak stabil, kerajaan yang dibentuk bukan melalui pilihan raya. Jadi ada satu side yang marah, yang tidak berpuas hati, dan sekarang ni nak belasah balik kerajaan hari ni dengan mencari seberapa banyak ahli parlimen yang ada. Saya tengok kenyataan yang mengatakan bahawa UMNO lah akan berlakunya punca, UMNO lah salah. Saya nak minta maaf dengan semua. Jangan salahkan UMNO. Jangan salahkan UMNO. Selepas BN kalah, UMNO dan PAS bergerak untuk menyedarkan rakyat Malaysia. Bergerak. Gabungan Muafakat Nasional berjaya meraih kemenangan pilihan raya berturut-turut. Malah di Tanjung Piai kemenangan besar bagi Muafakat Nasional. Bukan kecil kan. Pengorbanan yang UMNO buat, PAS buat bukan kecil. Untuk menyelamatkan negara ini. Bukan. Bukan salah UMNO. Jadi bila dah dalam bentuk Kerajaan Perikatan Nasional, bila ada keluar kenyataan bahawa Anwar ada numbers, maka ada yang menyalahkan UMNO yang akan lompat kepada Anwar Ibrahim. Saya nak minta maaf dengan semua. Jangan salahkan UMNO. Sebab kita kena ingat, perbezaan yang ada di dalam kerajaan pun hanya 2 kerusi saja. Hanya 2 kerusi saja yang membezakan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Pakatan Harapan Anwar Ibrahim. 2 kerusi saja. Dan 2 kursi ni sangat-sangat rapuh. Jadi sekarang ni bila ada ahli parlimen yang boleh dijual beli, inilah yang sebenarnya merisikokan bukan saja kerajaan ni tetapi rakyat dan negara dalam waktu Covid ni. Jadi apa selepas ini yang Anwar buat, apa tawaran yang Anwar buat pada ahli parlimen, kita akan tengoklah. Dalam masa beberapa hari ni mungkin ada perkara yang akan berlaku yang mana Anwar mungkin cakap dia dah ada numbers. Seperti mana yang kalau kita tengok yang diviralkan tu, mungkin betul, mungkin tidak. Saya pun tak dapat sahkan. Hanya Anwar saja yang tahu berapa numbers yang dia ada. Cuma daripada info yang saya dapat, daripada maklumat yang saya dapat, memang Anwar Ibrahim sudah mempunyai sokongan daripada majoriti ahli parlimen. Ini yang saya dapat info. Cuma saya tak tahu berapa banyak. Berapa angka saya tak tahu. Cuma daripada apa yang saya dimaklumkan, memang Anwar ada angkes. Termasuklah mereka-mereka yang sebelum ini bersama dengan Azmin lompat daripada PKR sudah kembali kepada Anwar Ibrahim. Jadi kita tak tahulah guys, kita tengok rally ni panjang mana. Cuma saya live malam ni saya nak bagi tahu bukan suka-suka nak berpolitik, tidak. Pada waktu pandemik Covid ni, tetapi ini realiti yang berlaku yang mana suka ataupun tidak suka, korang terpaksa berhadapan dengan pandemik Covid dan dalam masa yang sama perebutan kuasa seorang yang gila nak jadi Perdana Menteri. Jadi ini yang berlaku. Jadi suka ataupun tak suka, korang terpaksa hadap dan korang terpaksa layanlah apa yang ada. Begitu juga dengan pembubaran parlimen. Saya tahu ramai orang cakap tak boleh bubar, sekarang tak boleh bubar. Saya sebelum ni saya nak bubar. Tapi bila dalam keadaan hari sekarang ni, saya nampak memang parlimen tidak boleh dibubarkan. Tidak sesuai untuk dibubarkan. Tak boleh bubar. Cuma yang merisaukan saya adalah perkara yang sama boleh berlaku seperti mana yang berlaku di Sabah. Sebab ramai orang mungkin terlepas pandang, tetapi saya nak ingatkan apa yang berlaku di Sabah, Musa Aman telah mendapat sokongan majoriti ADUN di negeri Sabah untuk membentuk kerajaan. Tetapi pada waktu itu Shafie Apdal selaku Ketua Menteri yang sah, dia telah menghadap TYT Sabah dan memohon untuk pembubaran DUN. Yang mana pada waktu itu pemimpin Pakatan Harapan sokong untuk pembubaran DUN negeri Sabah. Dan sebab itulah DUN Sabah dibubarkan. Yang mana sepatutnya pilihan raya negeri Sabah tak perlu pun. Sepatutnya boleh, seperti mana Shafie Apdal dulu rampas kuasa melalui adun-adun yang lompat. Shafie Apdal boleh untuk menyerahkan kuasa itu, Ketua Menteri itu, kepada Musa Aman. Tetapi Shafie nak bubar DUN, maka itulah berlakunya pilihan raya negeri Sabah. Dan itu tidak boleh dielakkan. Yang ini pun saya nak sampaikan kepada semua. Bukan suka-suka nak adakan pilihan raya negeri Sabah, tidak. Tetapi oleh kerana bila Dewan Undangan Negeri Sabah dah dibubarkan, maka pilihan raya negeri perlu diadakan. Maka itulah sebabnya berlaku pilihan raya negeri Sabah. So bukan salah UMNO
salahnya adalah salah Syafiq Apdal. Kerana sepatutnya dia tak perlu bubar pun. Tapi oleh kerana pada waktu itu tidak mahu menyerahkan kuasa, maka dia membuat keputusan dan menghadap TYT dan membubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah. Sekarang kalah lah. Dan saya takut perkara yang sama boleh berlaku dalam negara kita. Yang mana apa yang Anwar sedang buat hari ni, apa yang Anwar sedang buat, yang mana mengumpul ahli-ahli parlimen untuk menghadap Tuan Agong, untuk menyampaikan kepada Tuan Agong bahawa Anwar ada numbers, boleh menyebabkan Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang mana hari ini merupakan Perdana Menteri yang sah, takut hilang kuasa, maka dia akan menghadap Yang di-Tuan Agong untuk memohon perkenan membubarkan Dewan Rakyat. Dan pilihan raya ke-15 terpaksa diadakan. Ini saya bagi tahu ni, saya bagi tahu awal. Bukan kita nak bubar, tidak. Tetapi dengan apa yang Anwar lakukan, kalau saya fikir saya dekat tempat Tan Sri Muhyiddin Yassin, kalau Anwar ada numbers, let's say kita kata sama seperti mana yang berlaku di Sabah, Anwar ada 120 kursi parlimen, bermakna Anwar adalah majoriti. Dan bila Anwar ada majoriti, ada numbers, bermakna Anwar mendapat sokongan majoriti ahli parlimen dan mana melayakkan dia untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Jadi Tan Sri Muhyiddin Yassin yang pada waktu merupakan Perdana Menteri yang sah, dia boleh untuk dengan kuasa yang dia ada ni menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk memohon perkenan Tuan Agong membubarkan Dewan Rakyat. So situasi dia lebih kurang macam Sabah, guys. Jadi inilah perkara yang sebenarnya, suka ataupun tidak suka, relatif politik hari ni dia berubah dengan sangat cepat. So saya tak tahu apa akan berlaku dalam minggu depan, 2 minggu lagi, dalam masa 14 hari ni. Tetapi yang pasti dalam masa 14 hari ni akan ada perkara-perkara yang berlaku yang sekali lagi akan membuatkan korang marah, akan membuatkan rakyat jadi marah, rakyat jadi meluat, rakyat jadi menyampah dengan orang politik. Tetapi saya nak bagi tahu awal, perkara ini jangan tangkap muat semua orang politik sama. Tidak. Bukan semua orang politik sama. Ini semua berpunca daripada Anwar Ibrahim yang kemaruk nak jadi Perdana Menteri. Saya ingatkan lagi sekali, perkara ni kerana kemaruknya Anwar nak jadi Perdana Menteri. Kalau tidak dia kemaruk, tak ada huru-hara macam ni. So guys, ini perkongsian aku untuk malam ni. Aku tahu ramai yang masih marah lagi, tapi itulah, nak buat macam mana kan. Kita hidup dalam sebuah negara ni, mana negara Malaysia ni tak habis-habis bercakap pasal politik. Kita hidup dalam sebuah negara yang mana-mana tak habis-habis politik Mahathir dengan Anwar ni yang menghuru-harakan negara ni sampai hari ni. Dan sekarang ni pun kita masih lagi berhadapan dengan politik orang tua ni, Mahathir dan Anwar, yang masih bersaing untuk merebut kuasa nak jadi Perdana Menteri. Walaupun 2 kali Mahathir menang, tetapi inilah realiti dia bahawa Anwar tidak akan berhenti selagi tidak mendapat menjadi Perdana Menteri Malaysia.